Salam sejahtera kepada Miss Cila. Saya Egzi Frianti ingin mewakili ahli kumpulan saya untuk memulakan presentation group assignment bagi subjek Program Planning and Development. Pengenalan. Untuk tugasan kumpulan subjek Program Planning and Development, kami diberi arahan untuk menghasilkan sebuah replika sekolah. Replika sekolah yang kumpulan kami pilih adalah menghasilkan reka bentuk sekolah Jepun. Prasekolah yang kumpulan kami pilih terletak di Tokyo, yaitu Tokyo Kindergarten by Tezuka Architects, atau lebih dikenali sebagai Tadika Fuji. Reka bentuk Tadika Fuji ini sangat unik karena dia berbentuk bujur. Bumbung yang berbentuk bujur di Tadika Fuji ini membolehkan kanak-kanak bermain dan lari pusingan tanpa henti di sekitarnya. Tadika ini dilengkapkan 10 tahun yang lalu oleh Tezuka Architects, dan Tadika Fuji ini terletak di pinggir Bandar Tachikawa. Tadika ini juga dapat menampung 600 kanak-kanak berusia 2 hingga 6 tahun. Tujuan kami untuk membuat replika Tadika Fuji ini adalah untuk mengkaji sejarah pendidikan prasekolah di antara negara Jepun dan Malaysia, mengkaji perkembangan kurikulum di antara negara Jepun dan negara Malaysia, dapat mengetahui dengan lebih dalam pembentukan Tadika Fuji yang direka oleh Tezuka Architects. Selain itu, dapat memahami konsep binaan prasekolah tersebut. Seterusnya, dapat memupuk perasaan ingin tahu kanak-kanak Tadika ini mempunyai konsep yang berbeza. Selain itu, dapat mengetahui dengan lebih mendalam keunikan Tadika Fuji. Objektif yang terdapat dalam replika Tadika Fuji ini adalah untuk mengetahui dan memastikan kewujudan Tadika Fuji, menganalisis secara khusus hasil ciptaan dalam Tadika Fuji dengan mengambil kira perbezaan antara tradisional dan modern. Selain itu, kanak-kanak dapat memahami perbezaan Tadika di Malaysia dan di luar negara seperti negara Jepun. Mereka juga dapat memahami budaya di Tadika lain. Seterusnya, dapat mengetahui sejarah Tadika Fuji dan untuk mengetahui cara pembelajaran dan cara bermain di Tadika Fuji. Sejarah pendidikan prasekolah. Di negara Jepun, Tadika pertama ditubuhkan pada akhir abad ke-19 untuk kanak-kanak kelas menengah ke atas. Guru adalah wanita kelas menengah atas yang pernah dilatih di sekolah latihan guru pertama untuk wanita. Sekolah latihan Tokyo Women's Teachers College didirikan pada tahun 1874. Tadika dibukakan pada tahun 1876. Pusat jagaan harian pertama dibuka pada akhir abad ke-19 di luar bandar untuk kanak-kanak petani dan pekerja. Beberapa tahun kemudian, pusat jagaan harian pertama di kawasan bandar telah dibina di Tokyo untuk kanak-kanak yang miskin dari ibu kelas pekerja. Guru di pusat ini juga merupakan lulusan Tokyo Women's Teachers College, wanita berpendidikan tinggi dengan ide progresif. Pembangunan pusat jagaan harian menjadi gerakan sosial untuk menyelamatkan keluarga miskin. Di negara Malaysia, sebelum kedatangan British, sistem pendidikan di Malaysia berbentuk bukan formal. Masyarakat Islam biasanya diadakan di surau, masjid dan rumah orang yang berkebolehan mengajar agama. Ibu bapa menghantar kanak-kanak ke surau, masjid atau rumah guru untuk belajar membaca Al-Quran. Pada masa ini,
kanak-kanak di bawah umur 6 tahun masih tidak mendapat perhatian daripada orang dewasa. Semasa pemerintahan British, pusat jagaan dan asuhan kanak-kanak diwujudkan bersama dengan pembukaan ladang-ladang getah dan kawasan perlombongan biji timah. Penubuhan pusat jagaan dan asuhan kanak-kanak bertujuan bagi menjaga kanak-kanak bekerja apabila kedua-dua ibu dan bapa bekerja. Selepas merdeka, pada tahun 1960-an, perkembangan bandar-bandar utama serta berbagai kegiatan ekonomi mendorong kepada penubuhan pusat jagaan dan asuhan kanak-kanak secara komersial. Pusat jagaan dan asuhan ditumbuhkan dengan meluas disebabkan permintaan yang tinggi daripada ibu bapa yang bekerja untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka. Pusat jagaan ini mengambil kanak-kanak dari umur beberapa bulan hingga 4 tahun atau 5 tahun. Perkembangan kurikulum di negara Jepun, pendidikan awal kanak-kanak di Jepun didasarkan pada program berorientasikan permainan. Guru perlu mengajar kanak-kanak tabiat dan sikap asas yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat, selamat, dan bahagia. Guru juga menolong mereka mengembangkan minda dan tubuh yang sehat melalui bermain di persekitaran yang berorientasikan kumpulan. Di negara Malaysia, kurikulum yang digunakan ialah kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2017, yaitu KSPK. KSPK juga menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, yaitu KEBAT. Tahap pemikiran dalam KEBAT adalah mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mencipta. Selain itu, KSPK juga menekankan 6 tunjang, yaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang fisikal dan estetika, dan tunjang sains dan teknologi. Perbandingan perkembangan guru di antara dua buah negara, yaitu Jepun dan juga Malaysia. Terdapat beberapa perkara yang mungkin berbeza di antara cara pengajaran guru, penggunaan teknologi dalam PNP, susun atur dalam kelas, disiplin, dan juga permainan di antara negara Jepun dan Malaysia. Di negara Jepun, guru lebih menekankan tentang pembelajaran akhlak dan bukan peperiksaan. Bagi 6 tahun pertama, guru mengajar kanak-kanak untuk menghayati alam semula jadi, menjaga disiplin masa, menghormati orang tua, dan menyayangi diri sendiri. Guru juga mengajar kanak-kanak untuk membersihkan sekolah, bermula dari bilik darjah, tandas, bilik guru, hingga ke pintu masuk sekolah. Setiap hari, kanak-kanak akan meluangkan masa selama 10 hingga 15 menit dan bergotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah. Kanak-kanak juga akan bertugas secara bergilir-gilir untuk mengedarkan makanan tengah hari di dalam kelas. Ini karena di sana tidak pembantu guru untuk membantu mengedarkan makanan tengah hari. Penggunaan teknologi yang canggih dalam proses PNP. Di sana, di negara Jepun, mereka menggunakan robot humanoid, yaitu saya dalam proses PNP. Saya mengajar dalam subjek sains dan teknologi dalam bahasa Inggris. Penciptaan robot itu adalah untuk mengajar bahasa Inggris dan untuk mendatangkan minat kepada kanak-kanak untuk belajar. Manakala di negara Malaysia, pengajaran guru lebih tertumpu kepada peperiksaan dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Kanak-kanak datang ke sekolah untuk belajar dan tidak melakukan kerja-kerja pembersihan yang menyeluruh. Strategi pengajaran guru berpandukan kurikulum
Di negara Malaysia juga, guru menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, namun tidak boleh terlalu berat dan haruslah dipantau, dibimbing, dan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak lah. Seterusnya, penglibatan ibu bapa dan juga community. Penglibatan ibu bapa di Malaysia. Pertama, ibu bapa membantu mengukuhkan pembelajaran kanak-kanak. Ibu bapa boleh melakukan apa saja seperti membantu dan menggalakkan di rumah untuk menolong anak mereka berjaya di sekolah, misalnya melalui komunikasi. Yang kedua, mendidik anak-anak amalan memberi salam, mengucap selamat dan terima kasih. Yang ketiga, mengajar anak-anak untuk membaca amalan doa-doa yang dipelajari di sekolah. Keempat, menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan. Contohnya, kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi, oleh itu ibu bapa diperlukan bagi menerangkan dan menjawab setiap persoalan yang ditanya oleh anak mereka. Yang kelima, memberi sumbangan tenaga dan juga bahan. Ibu bapa menyediakan alat bantu pengajaran dan pembelajaran seperti menyediakan alat tulis dan juga buku. Seterusnya, penglibatan community di Malaysia. Pertama, community di Malaysia gemar melibatkan aktiviti yang dijalankan di sekolah. Contohnya, melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong di sekolah secara sukarelawan. Yang seterusnya, mengajar anak-anak untuk belajar bergaul dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, proses interaksi dan komunikasi dalam kurikulum. Dan yang terakhir, community menjadi pembantu kepada guru, masyarakat, dan tutor. Maksudnya, selain anak-anak belajar di sekolah, community juga mengambil peranan untuk mendidik anak-anak di luar cara bersopan santun, membantu, dan juga menghormati. Pada Jepun, pertama, melatih anak-anak untuk berdikari. Ibu bapa di Jepun cenderung untuk membiarkan anak-anak mereka menyelesaikannya sendiri tanpa sebarang bantuan. Hal ini akan membantu anak-anak dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, kanak-kanak akan dilatih membuat kerja pada usia yang muda. Mereka tidak memaksa anak-anak untuk membuat sesuatu di luar kemampuan anak-anak. Seterusnya, yang ketiga, ibu bapa mengamalkan prinsip Shinsuke untuk mendisiplinkan anak mereka. Yang keempat, lebih banyak meluangkan masa bersama anak-anak ketika mereka sedang membuat kerja rumah. Yang kelima, mendidik anak mereka untuk mengikut peraturan bukan atas kehendak tetapi kemauan mereka. Seterusnya, penglibatan community di Jepun. Pertama, golongan kanak-kanak dianggap sebagai raja karena mereka lah yang menjadi generasi pelapis untuk memimpin negara di masa akan datang. Yang kedua, kanak-kanak diajar pada awal persekolahan hingga tamat sekolah tinggi dengan satu pembelajaran, yaitu jalan ke arah akhlak. Seterusnya, pelajar akan mempelajari akhlak, etika, budaya, menghormati orang, integriti, dan cara berdepan dengan orang. Yang ketiga, kanak-kanak di sekolah diajar untuk mengekalkan kesehatan mereka pada usia yang muda. Contohnya, kanak-kanak wajib membawa boros gigi yang telah disteril untuk membersihkan gigi setiap kali selepas makan. Yang terakhir, masyarakat yang bekerja di sekolah
mestilah mempunyai diploma ataupun ijazah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelajar di sekolah. Replika tadika yang dihasilkan oleh kumpulan kami ialah Tadika Fuji yang terletak di negara Jepun. Ini merupakan bangunan Tadika Fuji. Dalam bangunan Tadika Fuji mempunyai bilik darjah, perpustakaan, tandas pelajar, dan ini merupakan taman permainan kanak-kanak di Tadika Fuji. Oke, seterusnya kesimpulan. Kesimpulan daripada produk yang telah kami hasilkan adalah bangunan Tadika ini mempunyai kelainan daripada Tadika. Maksudnya, Tadika yang ada di Malaysia ini lain daripada yang kami hasilkan, iaitu bangunan Tadika Japan. Dari segi bentuk, saiz, susunan semua yang ada dalam tu bangunan Tadika Japan lain daripada yang ada di Malaysia begitu. Selain itu, dia agak sukar sikit untuk dihasilkan sebab dia lain bentuk, dia oval begitu. Jadi dia susah untuk kami lakar, buat, gam semua. Seterusnya, dia memerlukan banyak idea. Sebab ini Tadika kami tidak pernah nampak. Contohlah kalau di Malaysia kan di Sabah, Tadika dia atau Tasca dia kami pernah nampak macam mana size, susunan. Tapi ini di Jepang punya, jadi kami tidak dapat nampak dengan mata kami sendiri. Kami cuma tengok dari Google saja. Oke, itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.